Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu taala dzikru talbis iblis ala sufiyah fil asfari was-siyahah. Termasuk bab baru tentang talbis ataupun tipu daya iblis terhadap sebilangan golongan sufi berkenaan dengan safar dan juga siyahah. Siyahah dalam bahasa yang kita faham hari ini melancong lah. Bahasa apa? Kita panggil melancong. Tetapi yang dimaksudkan sini bukan melancong lah. Dalam kitab kita terjemah benda mengembara ke benda. Bukan tu. Dalam tafsirnya, dalam syarahannya disebut okey. Wa ma'na siyahah al-manhiyu anha huna tarkul mabani wal intiqalu ila al-barari wa i'tizalun nas tafarrughan li ibadatillah. Ini yang dimaksudkan apa yang dilakukan oleh sebilangan sufiyah, iaitu dia tinggal ahli keluarga dia, anak beranak dia untuk berjalan tujuan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ada sebahagian pergi cari pula, pergi cari benda ataupun berjalan tanpa hala tuju. Mudah cerita kita kata macam perjalanan Buddha lah. Perjalanan Buddha kan, dia berjalan sampailah dia fana kan. Itu yang dimaksudkan. Adapun siyahah yang kita faham hari ni, kita pergi melancong tak? Itu hukum asal dia mubah, hukum asal dia harus. Dia tengok atas perjalanan maqasid ataupun hala tuju perjalanan tu benda. Kalau perjalanan itu perjalanan yang harus, hukum dia jadi harus. Kalau perjalanan tu perjalanan maksiat, hukumnya jadi haram. Adapun yang disebut oleh Imam Ibn Jauzi sini berkenaan dengan siyahah di sisi sufiyah, makna dia taqarrub ila Allah. Dia sanggup tinggal anak bini dia semata-mata untuk jalan tanpa hala tuju. Jalan untuk mendekatkan diri dia panggil. Itu yang disebut oleh Imam Ibn Jauzi dalam Talbis sini. Qala al-musannif qad labbasa ala khalqi kathirin minhum fa akhrajahum ila siyahah ila makanin ma'ruf wala ila talabi ilmin. Telah ditipu dayakan ramai di kalangan mereka, iaitu golongan sufi ni, lalu mengeluarkan mereka, dia kata, kepada siyahah yang manhiyu anhu ni, yang dilarang, bukan kepada tempat yang makruf seperti ke Mekah ke. Dalam hadis Nabi sebut la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kamu bersusah payah, berhabis pitih, berhabis masa, berhabis tenaga untuk musafir ni, untuk syidur rihal, berjalan ni, melainkan ke 3 buah masjid ni. Masjid pun Nabi tak beri kita bersusah payah untuk cari masjid kecuali 3 buah ni, tak apa. Nak berhabis pitih ke, berhabis masa ke, berhabis tenaga, ni dituntut. Atas dasar hadis ni, ulama-ulama kita bincang, antaranya Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala bincangkan tentang orang yang safar menuju cari kubur wali, termasuk dalam larangan berdasarkan hadis ni. Sebab tak dituntut untuk kita buat benda tu. Okey. Bukan kerana pergi tuju tempat yang makruf, dia kata. Wala ila talabi ilmin. Bukan juga kerana pergi menuntut ilmu. Wa aktsaruhum yakhruju 'ala al-wahdah. Dan ramai di kalangan mereka ni, siyahah yang dia buat ni berjalan seorang diri, pun termasuk dalam larangan. Nabi melarang kita ni berjalan seorang diri, musafir seorang diri, dan Nabi juga larang kita tidur seorang diri. Itu termasuk dalam benda yang dilarang. Sama ada dibincang sebagai makruh ataupun lain-lain hukum dia. Wala yastashibu zad. Malah kadang-kadang dia keluar tanpa bawa bekal pun. Ni atas dasar tawakal, nak dekat diri kepada Allah kan. Dahlah keluar seorang diri tanpa hala tuju, bukan kerana nak menuntut ilmu. Lepas tu tak bawa bekal pula. Tawakal ala Allah dia panggil.
wa yad'i bidzalikal fi'li tawakkal, dan didakwa apa yang dia buat itu adalah tawakal kerana Allah. Fakam tafutuhu min faridah wa fadilah, banyak mana hilang daripada orang buat benda ni, hilang daripadanya kebaikan-kebaikan dan juga apa-apa yang menjadi kefarduan dia, fardu Jumaat tak. Bila musafir ni, kalau zaman dulu juga payahlah nak temu masjid untuk buat Jumaat ni tak. Dan dibincangkan dalam mazhab kita pun dibincang musafir ni menjatuhkan hukum kewajipan Jumaat disebabkan safar dia ni. Disebabkan safar. Itu pandangan kita lah, tapi pandangan Syekh Uthaymin tak jatuh Jumaat lah. Kita safar, kalau kita jalan berapa marhalah pun, tapi dalam perjalanan kita dengar azan. Sebab dalam ayat Allah sebut dalam surah Jumaat tu, bila mu dengar azan mu kena jawab seruan dia. Maka kecuali kita masuk di highway, tak ada masjid yang buat Jumaat, maka jatuhlah hukum Jumaat. Tapi bila kita sampai kampung, rumah kita dekat dengan masjid, tak jatuh Jumaat, kekal Jumaat dia. Kekal Jumaat. Itu pandangan Syekh Uthaymin dalam bab Jumaat. Wa huwa yara annahu fi dhalika ala ta'ah, dan dia menyangka apa yang dia buat itu adalah ketaatan. Tak, dia tinggal sembahyang berjemaah, dia tinggal apa semata-mata untuk safar ataupun siyahah di sisi golongan tasawuf, sebahagian tasawuf. Wa annahu yaqrubu bidzalika minal wilayah, dan ini mendekatkan dia nak sampai tahap wali. Dia capai di jalan ni nak sampai tahap wali. Wali ni dia bukan benda yang kita boleh ngaji, kita boleh study dah. Wali ni adalah pemberian Allah. Kena faham situ. Kita pernah dengar ada geng-geng ni dia pergi ngaji, dah nak ngaji benda tu, yang saya nak jadi wali. Lah mana boleh ngaji jadi wali tak? Faham? Wali-wali ni anugerah Allah, Allah pilih. Tak? Kalau membuat bertepatan benda yang Allah nak, melaksanakan benda-benda fardu, memperbanyakkan benda-benda sunat, sapalah Allah kasih padamu, masa ni lah baru Allah angkat darjatmu jadi wali. Ni ngaji apa? Ngaji nak sampai tahap jadi wali. Okey. Wa huwa minal usah al mukhalifin, sedangkan apa yang dilakukan itu termasuk dalam benda yang maksiat dan juga mukhalif kepada syariat. Wa amma siyahah wal khuruj la ila makanin maqsud faqad naha Rasulullah. Adapun Imam Ibn Jauzi kata siyahah dan keluar ke tempat yang tak ada maksud, bukan hal tuju, bukan kerana pergi buat haji, bukan kerana pergi buat umrah, bukan kerana menuntut ilmu, bukan kerana yang dituntut ataupun kerana yang mubah, maka ini termasuk dalam larangan. Anisai fi ghairi arab, kerana perjalanan ini termasuk dalam apa yang dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam satu hadis. Hadis ini dikategorikan sebagai mursal an Tawus radhiyallahu anhu. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la zimam wala khizam wala rahbaniyah wala tabattul wala siyahah fil Islam. Hadis tu tak ada tuan. Ada. Ini dalam teks Arab dia ada ni, la zimam wala khizam wala rahbaniyah wala tabattul wala siyahah fil Islam. Nabi sebut tak ada zimam. Zimam ni bahasa asal dia adalah tali kekangan kuda. Tali tak kuda tak. Wala khizam, begitu juga ikatan rambut yang dilakukan oleh sebahagian ahli-ahli ibadah golongan Yahudi. Ahli-ahli ibadah golongan Yahudi. Wala rahbaniyah. Rahbaniyah ni orang tinggal dunia. Rahib rahib. Tak, dalam Islam tak ada benda-benda ni. Nabi nafikan mereka, lazimam wala khizam wala rahbaniyah wala tabattul. Tabattul ni orang yang meninggalkan perkahwinan kerana mendekatkan diri kepada Allah, ditinggal perkahwinan. La tabattul. Wala siyahah fil Islam, dan juga Nabi kata tiada siyahah, mana perjalanan untuk taqarrub ila Allah. Bapa musafir ni nak cari Allah, nak cari Tuhan. Tak, wala siyahah. Nabi kata tak ada. Nabi melarang benda ni. Tapi kita sebut dah,
pelancongan kita jalan apa yang Allah sebut fasiru fil ard atau benda lain. Adapun yang dilakukan oleh golongan sufi ni, mana dia berjalan semata-mata untuk orang kata cuci jiwa, bersih jiwa dia. Dia tinggal keluarga, dia tinggal benda. Sedangkan kita tidak dituntut untuk benda tu. Tak. Musafir ni ketika hajat diharuskan untuk kita musafir, untuk kita jalan. Apabila habis dah tuntutan safar ni, maka yang terbaik kita menetap, bermukim. Nah, bermukim. Ini cara. Dan para anbiya, benda itulah yang dia lakukan. Para anbiya berlaku di kalangan mereka hijrah kita panggil. Tak. Hijrah ni saja-saja je. Puas duduk kapal ni, pergi kapal lain pula. Tak. Tuntut tak. Apabila dituntut untuk dia berhijrah, maka dia hijrah. Bila tak ada hijrah, tengok benda ucapan Nabi. Nabi kata, tempat yang paling aku kasih sekali Mekah lah. Kalau bukan kerana kaum aku mengeluarkan aku tak akan keluar dari kampung ni. Nah, ni kan ini tuntutan asal. Bukan kata saja-saja kita puas duduk kampung, puas duduk Pasir Minagil lain pula. Tak. Dia menjadi tuntutan kita menetap dan dia ada hukum hakam dia. Qala Ibnu Qutaibah az-zimam fil anf wal khizam halaqah min sya'rin ataupun sya'rin yuj'alu fi ahadi janibai min kharain wa arada sallallahu alaihi wasallam kana ubadu bani Israel. Apa yang disebut dalam hadis ni, kata Ibnu Qutaibah dalam Gharibul Hadis, dia kata itu perkara-perkara yang dilakukan oleh ubad, orang kata benda pendeta-pendeta ataupun abid-abid dari kalangan Bani Israel. Yaf'alunahu min harqit taraqi wa tabattul tarkun nikah. Dan tabattul yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini ialah tarkun nikah, meninggalkan perkahwinan. Wasiyahah mufaraqatul amsar wa dhihabu fil ard. Adapun siyahah yang dimaksudkan dalam hadis mufaraqatul amsar, meninggalkan negeri, tak tempat tinggal dia, wa dhihabu fil ard, dan pergi bermusafir di muka bumi. Tersebut dah hadis dalam perbincangan siyahah. Tak, siyahah ada siyahah yang mubah, tetapi ada yang dilarang sebagaimana yang disebut di dalam hadis tadi. Dia kata hukum siyahah fil Islam. Siyahah maksud asal dia ma'khudatun min saha ma'a siyahah. Idza jara ala wajhil ard wa dhahaba. Wasta'mala fil insan bima'na dhahaba fil ardi lil ibadah aw tarahhub aw li ghairi ghardin. Maksud siyahah dalam hadis ni iaitu pergi di muka bumi kerana tujuan ibadah ataupun tarahub, ataupun bukan kerana tujuan apa-apa. Wa qad sara mustalah siyahah fi hadha zaman. Adapun pada zaman ini, sebab kita gini, istilah ni kadang-kadang dia akan berubah berdasarkan kefahaman masyarakat, kefahaman satu-satu masa. Istilah yang sama, tak? Tapi bila mari satu zaman dia berubah. Sebab tu bila kita ngaji dalam ilmu agama ni, setiap bab yang kita belajar tu dia mesti sebelum nak bincang bab tu, dia akan bincang dulu istilah dia. Apa yang difahami tentang istilah ni. Biasa setiap perkataan, setiap kalimah tu dia akan tegang dulu dari sudut bahasa, dari sudut istilah itu panggil. Kita ambil solat. Solat sebelum Nabi mari agak faham dah dia guna perkataan solat ni. Tapi benda dia faham. Benda di sisi Arab apa yang dia faham bila sebut solat? Dia faham solat tu doa. Dia faham doa. Dia faham. Tapi bila mari Nabi sebut solat di sisi agama ni gini, iaitu qaulun makhsus wa amalun makhsus. Tak, ia berda'u bit takbir wa yantahi bit taslim. Itu yang difahami tentang solat. Puasa ke apa semua dia ada dari sudut bahasa, dari sudut istilah. Apa sebab kadang-kadang Arab sebelum kedatangan Nabi dia faham dia lain. Contoh puasa, dia faham imsak, menahan diri. Puasa
Tak kira mutahan dia pun, mutahan cakap ke, mutahan makan ke, mutahan duduk ke, mutahan apa saja, itu Arab dulu jahiliah sebelum kedatangan Islam, dia faham imsak, dia faham saum. Tak? Faham? Sebagaimana Maryam, dia sebut benda, tak? Nazartu lirrahmani sauma. Tak? Bila orang tanya dia, siapa ni, anak siapa ni? Lalu Maryam sebut, hari ni aku bernazar kepada Tuhan untuk berpuasa. Benda maksud dia sini puasa ni, menahan diri daripada bercakap dengan orang. Tak? As-saum. Dia faham? Tapi mari Islam tafsirkan puasa-puasa yang dimaksud dalam syarak ialah kita melakukan ibadah dengan menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar tak sampailah terbenam matahari. Ini saum yang difahami dalam Islam. Tak? Sama benda kita perkataan benda kita, takwil kita ambil. Takwil ni ramai tak? Ada ustaz pun kadang-kadang jeng kau buat takwil ni. Tak? Memang kita kata takwil ada disebut dalam hadis. Nabi pernah sebut, Nabi pernah doa kepada Ibnu Abbas masa dia baru lahir. Nabi doa dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa ketika Nabi tahnik Ibnu Abbas. Tapi benda difahami takwil tu, takwil sini difahami sebagai tafsir. Tak, penjelasan. Adapun takwil difahami khalaf benda lain. Takwil yang difahami khalaf iaitu memesongkan maksud perkataan asal kepada maksud yang lain. Seperti takwilnya golongan Asy'ariyah tentang istawa. Istawa dia bukan tafsir kepada istaula, tetapi dia takwil kepada istaula. Ini kesilapan kita kata tak? Itu takwil. Takwil yang difahami golongan akhir, golongan kemudian, golongan khalaf. Maka samalah juga tentang siyahah ni. Dia kata waqad sara mustalah siyahah fi hadha zaman, yakni at-tanaqqul min baladin ila baladin au istitla' wal kashf. Dia kata yang difahami siyahah di zaman kita hari ni, tanaqqul min baladin ila balad, berpindahnya dari satu negeri ke negeri yang lain. Bahasa kita kalau kita faham bila kita sebut siyahah, melancong. Tak? Melancong. Tak? Hak tu hukum dia lain. Hukum dia tengok atas perjalanan tu. Kalau perjalanan tu perjalanan yang harus, maka hukum dia mubah, harus. Tak? Kalau perjalanan tu perjalanan yang munkar, maka hukum dia haram. Okay. Warawa Abu Daud fi sunanihi min hadits Abi Umamah anna rajulan qala ya Rasulullah idzan li fi siyahah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna siyahata ummati al-jihad fi sabilillah. Okay. Daripada Abu Daud, riwayat daripada Abu Daud dalam sunan dia, kata hadis dari Abi Umamah, sesungguhnya seorang lelaki pernah minta izin dengan Nabi. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk siyahah, untuk berjalan. Siyahah tadilah, mana untuk taqarrub ila Allah dengan musafir, dengan meninggalkan kampung halaman. Faqala Nabi, lalu Nabi jawab ke dia, inna siyahata ummati al-jihadu fi sabilillah. Siyahah di sisi umat aku ni, yang diizinkan untuk umat aku siyahah, melancong ni boleh. Al-jihadu fi sabilillah, jihad. Hak tu boleh. Ada pun saja-saja nak tinggal kampung halaman, bukan kerana nak pergi ngaji, bukan kerana benda lah. Nabi tak izinkan benda tu. Qala al-musannif, Imam Ibn Jauzi sebut, waqad dzakarna fi ma taqaddam min hadits Uthman bin Mad'un annahu qala ya Rasulullah inna nafsi tuhaddithuni an asiha fil ard. Faqala mahlan ya Uthman fa inna siyahata ummati al-ghazwu fi sabilillah wal hajj wal umrah. Hadis daripada Uthman bin Mad'un yang Imam Ibn Jauzi dah sebut sebelum ni. Dia kata Uthman bin Mad'un ni sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata jiwa aku seolah-olah berkata padaku supaya berjalan di muka bumi. Asihah fil ard, ni siyahah. Tak, jalan di muka bumi. Maka Nabi sebut mahlan ya Uthman. Tak ada ya Uthman, tak, dia kata fa inna siyahah ummati ghazwu fi sabilillah. Tak, siyahah di dalam umat aku ini adalah berjihad, berjuang di jalan Allah, ataupun haji,
melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Ini yang dikategorikan siyahah pada umat aku. Tak. Ada pun saja-saja nak jalan gitu saja tak. Ataupun atas dasar untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan musafir itu ni tidak. An Ahmad bin Hanbal annahu su'ila 'anil rajul yasihu yata'abbadu ahabbu ilaik aw maqamu fil amsar qala masyahatu minal islam fi syai'. Orang pernah tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang seseorang yang berjalan atas dasar ta'abbud untuk beribadah, dia jalan untuk ibadah. Mana lebih mu suka bani seorang yang berjalan, dia musafir untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan orang yang bermuqim, orang yang menetap di kampung halaman dia. Qala masyahah minal islam fi syai'. Dan Imam Ahmad bin Hanbal jawab, tak ada apa-apa pun dengan Islam berkenaan dengan siyahah ni. Islam tak pernah ajar lagi tu. Baik siyahah, baik orang kata betapa, tak ada dalam ajaran Islam ni. Wala min fi'lin nabiyyin wala salihin. Malah Imam Ahmad bin Hanbal kata itu bukan perbuatan para nabi dan bukan perbuatan orang soleh pun. Orang soleh dia duduk dalam masyarakat, dia bersama dengan masyarakat dia tak. Dia musafir dia hanya hajat, hanya kerana kata benda kerana haji, kerana jihad, kerana ilmu, itu ada musafir dia tak. Habis tentang siyahah. Maknanya kita boleh faham siyahah atas dasar sebagaimana yang difahami oleh golongan tasawuf, sebahagian tasawuf ini termasuk dalam larangan. Nabi kata la siyahah fil Islam. Tak. Dan ulama-ulama salaf kita antaranya Imam Ahmad bin Hanbal pun tak menafikan perbuatan itu, malah dikata ini tak ada kena mengena dengan Islam, malah dia bukan perbuatan para anbiya, bukan perbuatan orang soleh, dia kata. Habis kita masuk tentang jalan seorang diri pula. Apa pula hukum dia? Tak, sebab ini dilakukan oleh segelintir di kalangan golongan tasawuf. Wa amal khuruju 'ala al-wahdah faqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusafira ar-rajulu wahdahu. Adapun orang jalan seorang diri ni kerana nak mendekatkan diri kepada Allah, ni termasuk dalam larangan. Tengok kata gua ni tak. Memang jelas-jelas Nabi larang kita jalan musafir seorang diri. Ini banyak dalam hadis yang menyatakan larangan Nabi. Paling-paling komang kena jalan dua orang. Tak, tu paling komang. Tu pun ada lagi mana masih disebut di dalam hadis yang kita akan ambil lepas ni. Tak. Okey. Dan bab musafir tadi juga antara benda yang kita makruh kita musafir ni malam Jumaat, start masuk Jumaat sebenarnya makruh. Kalau kita boleh elok daripada musafir pada hari Jumaat. Bila start petang Khamis tapi dah kita maknanya kita cuti hari Jumaat masalahnya. Start petang Khamis, start terbenam sahaja matahari hari Khamis, itu termasuk dalam larangan safar. Ulama bincang dia makruh, hukumnya makruh. Kita musafir apa takut tak ada Jumaat. Takut tak ada Jumaat. Itu antara benda yang dibincang oleh ulama. Apa Nabi larang musafir hari Jumaat ni? Katanya antara hikmahnya takut tertinggalnya Jumaat. Dah dulu Jumaat ni hanya dibuat di Amsar, di ibu kota. Kalau di Madinah tu, di Madinah saja ada Jumaat. Di Kuba patut tempat lain tak ada Jumaat. Bila musafir maka jatuhlah, hilanglah Jumaat dia. Sedangkan Jumaat. Tu masalah kita. Mana kena orang cuti hari Ahad pula. Ada orang pernah tanya Dr. Mazhar bab cuti, bab apa perlis mengekalkan cuti hari Ahad kan? Perlis cuti hari Ahad, kedah cuti hari Jumaat. Dia jawab tak ada larangan pun cuti hari Ahad.
Kita sebab kita ada sentimen, kita rasa macam membesarkan hari Kristian lah kita rasa. Nampak? Dia jawab hujah dia ayat Quran, ayat surah Jumaat. Allah kata sudah padamu semai Jumaat fantashiru fil ard, maka bertebang nega pula apa? Mana tak cuti lah. Tu hujah dia. Wallahu a'lam. Dia ada saya pernah dengar dalam keren ni. Ayah dapat cuma 40 bulan. Dia kalau keluar tidak cukup. Ya. Hak tu dalam mazhab lah. Dalam mazhab Syafi'i yang paling tegas dalam bab Jumaat ni, mesti cukup 40. Mesti di amsar. Mesti di penempatan muqim. Tempat yang menetap. Guna tempat menetap ni, dia bincang panjang, mana kena ada sekolah, kena ada bomba, kena ada polis, baru situ wajib Jumaat. Kalau tak ada benda-benda tu prasarana ni, maka tak wajib Jumaat, jatuh Jumaat. Ada hujah dia, ada dalil dia. Sebab Nabi hanya buat Jumaat di Madinah. Adapun di pedalaman tak ada Jumaat. Orang pedalaman dia keluar mari Jumaat di Madinah. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i tegah. Sebab tu sampai kali ni kita di platform walaupun ada 300 staff tak buat Jumaat. Nampak? Itu perbincangan panjang lah, dan memang dia yang mengeluarkan fatwa, yang bertanggungjawab keluar fatwa tu Negeri Terengganu. Tak? Majlis Fatwa Negeri Terengganu. Sebab platform banyak dalam Negeri Terengganu. Maka dia buat keluar memang dikekalkan tak ada Jumaat. Malah kalau kita buat jadi salah pula. Sebab langgar fatwa ni. Wallahu a'lam. Nah, itu pandangan dalam mazhab lah. Okey. Jadi bab musafir seorang diri ni termasuk dalam larangan. Termasuk dalam larangan. Mana? Qala haddatsana Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rakibu syaitan wa rakibani syaitanan wa thalathatu rakbun. Hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta. Mungkin Nabi kata orang yang musafir seorang, menunggang seorang diri, dia syaitan. Mana ada gangguan syaitan pada dia. Warakiban, orang yang menunggang dua orang pun masih lagi ada gangguan syaitan. Wathalathah rakbun, jalan 3 orang ni lah baru dipanggil qafilah. Barulah dipanggil perjalanan yang selamat. Tak, perjalanan yang selamat. Bayangkan ni kita orang lelaki. Nabi kata jalan seorang pun dikira masih ada gangguan. Bayangkan orang puang. Lagi-lagi lah. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi larang wanita muslimah jalan musafir lebih pada sehari semalam tanpa mahram. Tanpa mahram. Nampak tak? Sebab tu Saudi dulu dia cukup tegas. Dalam mana-mana jemaah haji ataupun jemaah umrah yang nak mari mesti dengan mahram. Apa kan? Learning rasa longgar sikit. Dulu tak boleh. Kita dah buat apa? Macam mana kita pegang? Kita ambil pandangan antara yang keluar pandangannya Syekh Yusuf Qardawi. Syekh Qardawi punya pandangan boleh keluar wanita tanpa mahram tetapi dengan syarat dengan berjemaah. Majmuah boleh keluar. Kita sendiri kalau bukan kerana hajat benda, lebih selamat kita ikut panduan sebagaimana yang Nabi sebut. Contoh untuk keluar pergi benda kita kata nak pergi sambung belajar ke Yaman, contoh ke Mesir, wanita keluar tanpa mahram. Setakat ni kita lebih cenderung pada pandangan yang mengatakan tidak ada keharusan untuk dia. Sehinggalah dia ada mahram. Sama ada dia kahwin ke, dia pergi dengan keluarga dia ke. Itu lebih selamat untuk dia. Tambah-tambah kita tengok dengan suasana, dengan kes-kes yang berlaku di Mesir yang bukan pelajar kita. Di Yaman pernah berlaku. Di Yaman tu pernah sebelum kita mari ada pelajar Malaysia yang pergi tanpa mahram. Selepas pada tu abang-abang kita senior kita dia bincang, kita tanya pandangan ulama-ulama di Yaman.
semua keluar fatwa yang sama, maknanya tidak diharuskan untuk disambung belajar sini. Tak. Jadi kita kata apa manfaat dia? Maka kita kata puang ni kalau dia nak belajar sekadar untuk dia faham agama untuk diri dia, memadai di Malaysia ni memadai dah. Tak? Di universiti-universiti kita ke, di pusat-pusat pengajian kita. Bukan kata dilarang belajar luar, boleh, tapi dengan mahram. Dia kahwin dulu ke, tak? Ataupun pergi sekeluarga dia ke, itu lebih selamat untuk dia. Sebab tengok jalan seorang pun Nabi kata ar-rakibu syaitan. Siapa-siapa lelaki yang berjalan seorang diri, tak, dia pasti akan diganggu oleh syaitan. Wa rakiban, jalan dua pun diganggu syaitan lagi. Wa thalathah rakbun, jalan bertiga barulah dikira sebagai kafilah. Okey. An Abi Hurairah lagi qal la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakibal falah wahdahu. Akhrajahu Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Abu Hurairah kata Nabi bersabda la'ana Rasulullah ni. Dia kata Nabi Rasulullah melaknat seseorang yang menunggang di padang pasir yang luas seorang diri. Tak, tanpa orang kata tanpa penemang dia. Nabi melaknat tu. Jadi ini termasuk dalam kita kata perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebahagian menganggap hadis ini dhaif juga tak. Okey. Faslun wa qad yamshuna bil lail aidan 'ala al wahdah wa qad nuhiya an dhalik. Fasal yang sesungguhnya berjalan seorang ada juga di kalangan sufi ini, dia berjalan seorang diri tak di tengah malam, dan ini juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak, ini juga dilarang. Syekh Kageng kita biasa lah balik seorang diri tengah malam. Dengar hadis yang Nabi sebut ni tak? Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun nas ma fil wahdah ma sara ahadun wahdahu bilailin abada. Nabi kata kalaulah manusia tahu apa yang berlaku kalau dia berjalan seorang diri tengah malam ni, tak, nescaya dia tak akan berjalan seorang di tengah malam sampai bila-bila. Tak. Maknanya dahsyatnya. Tak. Kita tengok dalam surah Al-Falaq yang kita duk baca, jadi wirid kita benda yang Nabi sebut, yang Allah ajar kepada Nabi. Tak. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Tuhan yang menguasai waktu Al-Falaq, waktu fajar, waktu subuh. Tak. Lepas tu min syarri ma khalaq, dari segala apa kejahatan yang dicipta. Lepas tu wa min syarri ghasikin idza waqa, ni kait dengan tengah malam. Dan kejahatan ketika malam apabila dah gelap gelita. Sebab apa? Sebab waktu malam ni waktu keluarnya segala makhluk-makhluk dan segala kejahatan dilakukan waktu malam. Kalau sebolehnya elok daripada seorang diri, sebab dia termasuk dalam larangan. Tak? Sama lah Nabi sebut lagu tu. Tak? Kena cari, sebab tu kena ada kelendang. Tak? Kau tu yang tepuh orang habis rata riti. Sebab seorang. Seorang diri tau. Mana di Kuatang tau. Di Pekang 9 bulan bottom. Tu memang Nabi larang kita jalan. Musafir seorang pun Nabi larang. Jalan tengah malam lagi lah Nabi larang seorang diri. Tak, seorang diri. Jalan malam sunnah. Nabi memulakan perjalanan waktu malam. Tapi dia ingat sejalan seorang. Nampak tak? Sebab jalan waktu malam ni, benda istilah dia bumi lipat kan mana. Bumi jadi dekat. Tapi bukan
lipat bumi tak, tapi memang dia jadi masafah benda jarak dia lebih dekat lah jalan malang ni lah. Kita tak ada lah nak ijazah zikir-zikir lipat bumi apa. Tapi memang disebut gitu. Sunnahnya Nabi biasanya mulakan musafir waktu malam ataupun waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi sebut dalam hadis, ya Allah berkatilah umatku pada waktu pagi. Pun jadi sunnah untuk kita mulakan perjalanan. Jadi Nabi sebut lagu tu, lau ya'lamun nas, kalaulah orang tahu dah apa yang ada tengah malang ni, nescaya dia tak akan jalan seorang diri tengah malang. Tak. Okey. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqillul khuruj idza hadatir rijl fa inna Allah yabutu fi lailihi min khalqihi ma sya. Nabi kata kurangkanlah keluar pada waktu malam ini. Sebab Allah menebarkan pada waktu malam segala ciptaan dia yang dia kehendaki, semua dia. Jadi lama-lama kita jalan dalam gelap dalam dia tak. Jadi itu termasuk disebut oleh Imam Ibn Jauzi, apa yang dilakukan oleh golongan tasawuf atas dasar mendekatkan diri, tiba-tiba langgar larangan Tuhan. Tak sepatutnya. Tak. Mendekatkan diri ini benda kita buat, benda mengikut patuh kita kepada syariat. Itu sepatutnya. Tiba-tiba kita buat atas tujuan nak mendekatkan diri, atas tujuan taqarrub ila Allah, tapi kita langgar larangan. Ni bukan kaedah dia. Tak. Sama ada kita langgar larangan ke, kita tinggal benda yang disuruh ke, tak sepatutnya. Nah. Musafir sebab apa nak dekatkan diri kepada Allah? Tinggal Jumaat. Mensabah tak? Pergi ziarah ni, kubur makam wali Allah, makam Nabi Allah ni tak? Sampai kita tinggal Jumaat. Mensabah tak? Tak sepatutnya. Tapi golongan ni dia tetap mempertahankan, dok tak apa dia kata, kita musafir lah kan. Betul lah musafir je lah. Tapi mu sanggup tinggal benda yang Allah perintahkan, kewajipan kepada kita ni, semata-mata membuat benda yang tidak diperintahkan. Ni maknanya tak? Pelik jadi percanggahan antara suruhan dengan larangan Allah. Faslun, fasal lagi, wa fihi man ja'ala da'abahu safar was-safaru la yuradu li nafsihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-safaru qit'atun minal 'adzab fa idza qada ahadukum nahmatahu min safarihi falyaj'al ila ahli. Ada sebahagian golongan ni juga dia jadikan tabiat dia, kebiasaan dia adalah safar. Jarang sangat dia duduk kampung berapa safar. Untuk benda kita panggil untuk latihan diri dia sanggup untuk. Sedangkan kita tengok dalam hadis Nabi kata as-safar qit'atun minal 'adzab. Nabi kata musafir ni dia adalah sebahagian daripada azab. Qit'ah, juzuk-juzuk daripada azab Allah. Mana sabah tak kita pergi cari azab ni? Kecuali keperluan. Memang kita perlu untuk safar. Tiba-tiba golongan sufi ni memang dia jadi hobi dia. Musafir tak boleh. Fa idza qada ahadukum nahmatahu, Nabi kata apabila dah selesai dah hajatmu, keperluanmu untuk safar ni, falyaj'al ila ahli, maka hendaklah dia balik pulang jumpa keluarga dia. Tak. Itu kaedah. Mana hukum asal kita ni bermukim. Safar ni bila keperluan. Bukan kata asal tak ada benda jalan, tak. Asalnya bermukim. Kecuali ada hajat barulah keluar musafir. Habis hajat cepat-cepat balik. Nabi kata tak. Apabila selesai ada hajat kamu, falyaj'al ila ahli, maka kembalilah bertemu dengan keluarga dia. Itu kita malah nak bincang lah tu. Itu perbincangan lah dia. Tak. Kalau atas dasar dakwah, atas dasar benda lain. Tak. Tapi tak boleh sampai tahap meninggalkan kewajipan. Tak. Apa ni, tuntutan zat berkalang. Atas dasar dakwah, kita dituntut untuk berdakwah lah. Tapi jangan abaikan buat satu benda tak
buat benda sunat, abaikan benda kewajipan, mana boleh. Tak? Kena fiqh. Di kalangan sahabat kita, golongan sahabat dakwah ataupun kita panggil golongan tabligh ni, ada yang faham betul dengan tuntutan agama dan ada yang jahil. Kita jangan pukul rata hukum hak jahil, kita pukul rata hak tak. Ada di kalangan mereka yang alim, yang fiqh tak, yang kadang sampai hak maulana pun ada di kalangan ni. Hak ni dia buat dengan ilmu. Tak? Jangan kita ambil hak hukum hak jahil ni, kita temu set tabligh tapi isyak dadah. Orang tengok set tabligh isyak dadah. Hanya pukul rata lagu tu. Sebab Maulana Hadi pun tabligh kot, tak isyak dadah. Jadi kita kata ada benda yang kita bincangkan, ada benda yang kita kata dia lakukan, benda yang sebahagian besar umat Islam tinggalkan, seperti kerja dakwah. Tak? Kerja mengajak orang buat baik. Benda ni orang kita jarang buat. Hak kebaikan kita sokong. Okey. Dia kumpulan-kumpulan dalam Islam ni ada, kita kira ada lebih, ada kurang dia belaka. Hak ni lebih sini, hak ni kurang sini tak. Jadi kalau kita boleh benda berkompromi, benda hak boleh kompromi lah. Jangan benda hak prinsip pun kita kompromi tak apa, dah nak agama tak. Mana boleh. Tak? Benda-benda hak yang menyanggahi syariat, menyanggahi manhaj, ni kena tak boleh kompromi lah. Tapi benda-benda yang kita perselisih, benda-benda kecil, kita orang kata kita boleh tolak ansur, kita tolak ansur. Habis. Wa qala al-musannif faman ja'ala da'bahu as-safar faqad jama'a baina tadyi'il umur wa ta'dhibin nafs wa kilahuma maqsudun fasid. Kata Imam Ibn Jauzi, barang siapa yang jadikan musafir itu sebagai kata benda hobi dia ataupun perbuatan yang menjadi itu, maka dia telah menghimpunkan baina tadyi'il umur, dia menghabiskan umur dia. Tak, satu, wa ta'dzibin nafs, dan dia menyeksa diri dia. Tak, dia menyeksa diri. Wa kilahuma maqsudun fasid, dan kedua-dua ni adalah tujuan yang rosak, yang tidak dituntut dalam agama. Tak? Kita tahu belaka bila kita safar ada benda-benda yang kita akan tertinggal. Kita tertinggal sembahyang berjemaah, kita tinggal benda lagi. Puasa sunat pun kita jadi tak buat. Bang, bila kita musafir. Oleh kerana itu kita kata hukum safar ni hukum lain, rukhsah, bagi orang yang berkeperluan. Bagi orang yang berkeperluan. Tapi orang yang tak perlu, maka lebih baik dia bermukim. Tak? Sebab bila dia bermukim, dia boleh melaksanakan tuntutan-tuntutan syariat. Dia boleh jaga jemaah dia. Dia boleh jaga ibadah-ibadah sunat dia. Sedangkan ketika dia safar, antara apa yang disebut oleh sahabat, dia kata benda minas sunnati tarkus safar, tarkus sunnah fis safar. Tak? Termasuk dalam benda sunnah yang Nabi buat, meninggalkan sembahyang-sembahyang sunat, puasa-puasa sunat ketika musafir. Tak, ketika musafir. Jadi kalaulah dijadikan benda ni sebagai tuntutan diri dia, dia jalan sama, maka dia telah menghimpunkan dua perkara yang merosakkan diri dia. Tak, habis umur dia, dan juga menyeksa diri dia. Sebab Nabi sebut dalam hadis tadi, as-safar qit'atun minal adab, Nabi kata. Tak. Akhir dia bagi kisah seorang siapa, Abu Hamzah Al-Khurasani, ada orang tu? Tak ada? Ada? Abu Hamzah Al-Khurasani akhir, tak ada? Ini kisah, kuntu qad baqaitu muhriman fi aba'in usafir kulla sanah alfa farsakh. Dia ni kata dia ni sentiasa duduk dalam keadaan ihram. Sepanjang tahun dia dalam keadaan ihram dengan jubah dia benda tak. Dia berjalan tak kulla sanah, setiap tahun alfa farsakh, mana dalam perjalanan yang jauh. Tatlu'u syams alayya wa taghrub, tak. Matahari terbenam tak, terbit terbenam terbit dalam keadaan aku ni keadaan ihram sama. Kullama ahlaltu ahramtu, bila aku dah tahlul aku ihram balik, aku ihram balik. Rohok lagu tu.
Mana dia jadikan tu sebagai betul? Latihan diri dia panggil. Golongan sufi ni dia istilah dia latihan diri. Tak, latihan jiwa dia panggil. Ada yang buat latihan jiwa dengan safar, ada buat latihan jiwa dengan dia tinggalkan benda-benda yang halal. Ini bukan tuntutan kita kata tak. Dia tinggal perkahwinan, dia tinggal macam-macam benda yang ditinggal. Ada kaedah dia orang, kadang-kadang waktu dia orang berzikir ni dilarang makan makan daging, makan susu. Tak. Ini bukan kaedah agama kita kata tak. Agama Allah suruh kulu minat tayyibat, makanlah apa-apa yang baik. Tak, hak Allah larang tinggal. Ni dia tinggalkan atas rasa ni untuk latihan jiwa dia panggil. Tak? Latihan jiwa. Duduk ang kelambu, duduk ang gelap. Memang bila kita duduk seorang dan gelap dan keadaan lapar, kita bincang dah lepas, dia akan mari bisikan. Dan tiba-tiba syaitan mari bisik kita anggap ni bisikan dari Tuhan. Jangan lalu. Tak? Dia memang orang bila dah keadaan lapar ni dia ada khayalan-khayalan dia mari. Dia khayalan ayam goreng lah, macam-macam lah. Mari khayal. Ni terbukti. Yang Imam Ibn Jauzi sebut orang tak. Tapi bagi golongan sufi dia anggap itu sebagai latihan diri. Tak, latihan diri. Zikru talbisan alaihim fi dukhulil falah bi ghairi za. Ni pun satu hal juga. Boleh. Dan kita ambil sikit lagi. Okey. Membincangkan tentang talbis, tipu daya iblis terhadap golongan sufi ni dalam berjalan di falah. Falah ni bumi yang luas ataupun padang pasir yang luas. Tak, sahara kita panggil dia. Falah. Bi ghairi za, tanpa bawa bekal. Latih diri ni. Latih diri. Masa kita duduk Yaman, kita dengar cerita geng-geng tasawuf Yaman ni. Dia kata ada seorang wali Allah ni, dia pergi kawasan ni lah, asas silah kisah Nabi Hud ni. Dia pergi situ kawasan penempatan yang dikatakan tempat kubur makam Nabi Hud sekarang ni. Bukit Ahqaf dia panggil situ orang, nak bukit berpasir. Dia pergi situ dia tak akan masuk. Selama mana dia duduk di kawasan tu dia tak akan masuk. Alasan dia benda. Alasan dia takut kena kubur Nabi Hud. Tu asal alasan dia. Jadi dia pergi situ selama berapa hari pun sebab dia jauh dari penempatan orang dengan tempat makam yang dikatakan dia dakwa makam Nabi Hud ni jauh daripada penempatan orang. Jadi bila dia pergi berhari-hari situ dia tak akan masuk. Alasan takut kena kubur Nabi Hud. Barulah Allah ilhamkan dalam mimpi dia, Allah tunjuk dia sini kubur Nabi Hud. Inilah asasilah yang jadi upacara kubur Nabi Hud. Tak? Faham? Kita kata ini perlu kepada dalil. Tak? Dia buat alasan dah kubur cik kita tak ada pun dalam Quran. Tak hujah dia. Kita kata cik kita tak ada kaitan dengan agama lah. Ni kubur Nabi Hud. Bila kita dakwa dan kita sebut sebagai fadilat-fadilat tertentu, ini perlu kepada nas. Tak? Sebab kita ni duk faham benda ni berkat, benda ni tak mulia, benda ni berdasarkan nas, bukan berdasarkan dakwaan. Tak? Kita yang kita perlu pergi ke Mekah buat apa? Sebab nas mengatakan di sini tempat berkat, di sini tempat dia mustajab. Ni. Bukan hanya semata-mata dakwaan. Apa tak? Hanya semata-mata dakwaan. Qala al-musannif qad labbasa ala khalqin kathir minhum fa awhamahum anna tawakkula tarku zat. Imam Ibn Jauzi kata lagi, dia kata qad labbasa ala khalqin kathir, telah ditipu daya oleh ramai di kalangan mereka ni, fa awhamahum anna tawakkul, bahawa dia tak waham mereka, orang kata kesamaran dalam memahami tawakal, iaitu tarkuzat, meninggalkan bekalan dalam perjalanan. Sedangkan Allah pesan suruh berbekal, tak? Bukan setakat kita. Orang kita nak tinggal pun kita kena tinggal bekal. Tak boleh main jalan tak? Dah tinggal benda, tinggal Allah dan Rasul. Mana boleh gitu tak? Wa qad bayyana fasada hadha fi ma taqaddam. Kita dah jelas depan tu, tak?
tentang rosaknya kefahaman tawakal di sisi mereka. Illa annahu qad sya'a hadha fi jahalatil qaum, melainkan perbuatan ini telah masyhur di kalangan orang-orang jahil di kalangan mereka. Wa ja'a hamqal qussas yahkuna dhalika anhum ala sabilil madh lahum. Tetapi ramanya penglipu lara yang hamqa ni kita nak terjemah bahasa puan ni, bahasa kasar dia bodoh lah dak. Dia wari cerita-cerita ni sebagai cerita tentang kepujang. Tengok dia ni berjalan 10 tahun contoh dak tanpa bawa bekal, seolah-olah itu satu kepujang, sedangkan itu bukan bentuk yang dituntut oleh agama dak. Ya fayatadammanu dhalika tahridal mubtadi'in ala mithli dhalik. Lalu bila orang dengar kisah gini dak, menjadi galakkan kepada pemula-pemula untuk mendekatkan diri kepada Allah, nak buat gitu juga. Wa bi af'ali ulaik wa madhi haula laha fasadatil ahwal wa khufiyat 'alal qaum tariqus shawab. Maka bila dengar cerita-cerita hok pelik lagu ni, orang jalan tak apa bawa bekal gini dak, ini perjalanan mencari Allah lah sebagainya dak, menyebabkan orang tinggal jalan yang betul. Kaedah yang betul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wal akhbaru anhum bidzalika katsirah. Imam Jauzi kata cerita kisah mereka ni banyak. Kalau nak karas ini banyak. Oh ni cerita gini ni. Wa ana adhkuru minha nubdhah. Aku wari sini beberapa cerita sebagai contoh untuk kita ambil pengajaran daripada yang berlaku pada mereka ni. Antaranya cerita yang dibawa oleh Amba'ana Muhammad bin Abdul Malik. Haddatsana Muhammad bin Tayyah akhbarani Fathun al-Musili. Cerita dia ni. Qala kharajtu hajjan falamma tawassattu al-badiyah idza ana bi ghulamin saghir faqultu ya ajaba badiyah bayda wa ardun qifar wa ghulamun saghir. Fathun Musili kata, aku pernah keluar untuk menunaikan haji. Siapa-siapa di pedalaman tak, siapa-siapa di kawasan tak ada orang ni, tiba-tiba aku tengok seorang ghulam saghir, budak kecil. Lalu aku kata, ya ajab, pelik sungguh. Tepat tak ada mangat manusia ni tak. Bumi yang tak ada orang ni, tiba-tiba ada seorang budak jalan seorang diri. Fa asra'tu falahiktu fasallamtu alaih. Lalu aku cepat-cepat pergi mendapati dia dan aku beri salam dia. Thumma qultu ya bunai innaka ghulamun saghir lam tajri alaika al-ahkam. Budak, dia ni tegur. Mu ni budak kecil lagi, tak jatuh lagi hukum mu wajib pergi haji benda sebab mu budak lagi. Qala ya am, budak ni jawab, qad mata man kana asgharu sinnan minni. Budak ni jawab, wahai pak cik, telah mati orang hak muda pada aku lagi. Dia kata, cerita sedap ni. Kalau kita pandang karang ni, nelih-nelih orang dengar tak. Faqultu wasi' khutak fa inna tariq ba'id hatta talhaq al-manzil. Percepatkan langkahmu sebab perjalanan ni jauh. Moga-moga mu cepat sampai ke manzil, ke penempatanmu. Faqala ya am alayyal mashi wa 'ala Allahil balagh. Budak ni, maknanya budak ni hajar kepada dia ni lah. Wahai pak cik, aku diberi tanggungjawab untuk jalan je. Tak? Allah lah yang akan sampaikan aku. Tak? Jalan cepat ke jalan slow ke, Allah lah sampai aku. Maknanya tawakal dia tinggi. Amma qara'ta qaul Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wahai pak cik, mu tak pernah baca ke ayat yang Allah sebut? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah kata barang siapa yang berjihad pada jalan kami ni, maka nescaya kami akan beri petunjuk hidayah kepada jalan-jalan kami. Qultu ma li la ara ma'aka zadan wala rahilah. Dia ni kata lagi, Fathi ni kata lagi, aku tengok mu ni tak bawa bekal, tak bawa benda, jalan gini seorang diri. Faqala ya am, wahai pak cik, zadi yaqini wa rahilati rajai. Dia kata, wahai pak cik, bekalan aku adalah keyakinanku. Wa rahilati rajai, dan juga tungganganku adalah pengharapanku pada Allah. Qultu sa'altuka anil khubzi wal ma'. Qala ya am,
Dia ni kata, aku tolong minta kamu dak roti dan air. Qala ya am akhbirni law anna akhan min ikhwanika aw sadiqan min asdiqaika da'aka ila manzilihi kunta tastahsinu an tahmila ma'aka ta'aman fatakulahu fi manzilihi. Faqultu uzawwiduka faqala ilaika anni ya battal huwa yut'imuni wa yuskini. Cerita dak cerita dongeng lah kita kata kan. Dia kata benda bila dia ni pokcik ni Fathi ni kata, aku tolong dak minta kamu, aku beri kamu roti ataupun air. Dia kata, wahai pokcik, tu mu cerita ke aku kalau adalah waris-waris mu ajak mu mari rumah dia. Dia seru mu ajak mu mari rumah dia. Adakah patut mu pergi rumah dia? Orang ajak mu mari makan lah, ajak awak kenduri ke apa, tiba-tiba mu pergi mu bawa makanan, mu bawa air. Patut ke tak? Maknanya Allah panggil aku ni pergi haji ni, mana Allah sedialah makan minum. Tak patutlah aku buat bekal. Nampak tak? Ilaika anni ya battal. Tinggalkanlah, biarlah aku seorang diri ni dak. Huwa yut'imuni wa yuskini. Dialah yang beri makan kepadaku dan dialah yang beri minum kepadaku. Ini kita panggil tawakal yang jahil. Tawakal yang jahil. Qala Fath, lalu Fath kata, fama ra'aitu saghiran asyadda tawakkulan minhu. Dia kata, dengan pujian lah, dia kata, tak, aku tak pernah jumpa seorang budak sebesar dia ni lebih dahsyat bertawakal daripada dia. Inilah tawakal yang dia faham. Sedangkan kita kata bukan itu kan konsep tawakal yang dah kita bincang panjang sebelum ni. Habis secerita sekadar itulah. Wallahu alam. Ini antara bentuk-bentuk talbis iblis terhadap sebahagian golongan tasawuf yang kita kata menyeleweng daripada syariat ini. Tak, atas dasar dia berasa dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita balik, kita ambil faham tentang memang iblis dan juga segala kuncu-kuncu dia sedaya upaya untuk menyelewengkan kita daripada ajaran yang benar. Tak, dia buat, dia kehillah lagu mana pun, asalkan kita boleh rosak kita punya akidah, ataupun rosak kita punya ibadah, ataupun rosak kita punya akhlak kehidupan kita ni. Tak, dia akan guna cara apa cara sekalipun, tak, cara yang paling halus ataupun cara mana-mana pun, asalkan boleh merosakkan akidah anak Adam ini ataupun merosakkan ibadah kita. Tak, akidah dirosakkan dengan dimasukkan segala bentuk-bentuk kesyirikan dalam kepercayaan kita. Ibadah dia akan rosakkan dalam bentuk mengubah ataupun meminda bentuk ibadah daripada sunnah ajaran Rasul kepada bentuk-bentuk bid'ah yang lain. Begitu juga akhlak dirosak dengan cara tasawuf yang menyeleweng, tak? Fahaman-fahaman yang menyimpang daripada ajaran Rasul, tetapi dianggap benda itu baik, dianggap benda itu sebagai amal soleh, sedangkan itu bukan bentuk dia. Kita kata amal soleh apa yang dicontohkan oleh Nabi, yang diamalkan oleh para sahabat dan salaful ummah, itu baru amal soleh. Adapun selain pada itu, kita kata itu bukan amal soleh, walaupun nampak macam soleh, tak? Walaupun nampak macam soleh. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.